dulu kejap. Nak tengah live. Oh, ni ke? Ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia. Salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan dengan saya. Apa khabar saudara Joka Karim? Saudara Madam K, Zizi Muhammad, begitu juga saudara Syah Ibrahim. Saudara Zainuddin Ismail, saudara Zamari LC, selamat malam. Saudara Zizi Muhammad, saudara Muhammad Rodhi, begitu juga saudara Izzuddin dari Pulau Pinang, saudara Muhammad Hashim Muhammad Din dari Kemayan, saudara Mustafa Ilyas, saudara Amah Mak, Puan Syarifah Hafifah, apa khabar? Saudara Muhammad Faridun Tukiman. Begitu juga saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah, Kelantan. Saudara Muhammad Asri Dir dari Kuantan, Pahang. Saudara Fazil Yub. Saudara Muhammad Rodi, apa khabar? Waalaikumsalam. Saudara Abu Samah dari Bukit Pucung, saudara. Dari Bukit Pucung 2, Selangor. Saudara Ahmad Azami daripada Tumpat. Saudara Kamisan Dahlan dari Gelang Patah, Johor. Muhammad Hashim Muhammad Din, Salam Madani. Saudara Nur Azman, Waalaikumsalam. Saudara Hashim Alias, apa khabar orang Melaka? Saudara Muhammad Yusuf Ishak dari Bandar Baru, Kedah. Saudara Abu Nem, Salam Perjuangan. Said Abdul Hakim Jaafar dari Singapura, apa khabar saudara? Terima kasih hadir sahabat malam. Saudara Raja Kamal Raja Bazian, apa khabarku? Moga sihat bersama family. Saudara Jamal Azmi, begitu juga Hasna Jaafar, Puan Aminah Kak Minah, apa khabar Kak Minah? Puan Umi Kasum, anak anda Anggrek Rimba, Rurut Bismillah dari Tanah Merah, Kelantan. Saudara Richard Bakri, saudara Pak Chu dari Langkap, Pahang. Saudara Rashid Mustafa, Syekh Saleh, terima kasih. Sekuntum Mawar Merah daripadanya. Saudara Masrul Azmi, Hajah Comel-Comel, apa khabar? Saudara Halim, salam. Begitu juga saudara Rosli Misyah dari Banting, Selangor. Saudara Azwan, saudara Ridwan, saudara Abdullah Majid, saudara Edi Tahir, saudara Abdul Manap, salam dari Johor Bahru katanya. Saudara Hanis Abdullah, saudara Said Abdul Hakim dari Singapura, katanya hujan lebat di Singapura sekarang. Norit Nurizan dari Kuantan, Pahang. Saudara Nur Zaini Sulaiman, selamat malam. Ibjah, salam pencerahan. Jaka Linglung dari Pulau Pinang. Kazani, itu juga Yana Man, Zailan, saudara Jebat Pembela dari Kulim hadir, terima kasih. Muhammad Hamid, salam pencerahan. Saudara Ramzul dari saudara Wan M. Bakri, itu juga saudara Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru. Semoga katanya menurut saudara S. Abdul Hakim Jaafar di Singapura, moga-moga Malaysia dalam barakah. Terima kasih saudara Said Abdul Hakim. Saudara Ramzul, saudara Lim, saudara Azmi Nordin dari Bagan Datuk, saudara Razak Berjaya katanya dari Sepang. Saudara Khalid FAM, Syail Ahmad, Cik Rosli, Syam Raja Nawawi, salam dari Termeluh daripada saudara Iskandar Zulkarnain. Saudara Abdul Halim, begitu juga dengan saudara Y Biman, Waalaikumsalam. Tebu Hitam, Waalaikumsalam. Saudara Syuhibul Samaah lah tu saudara. Saudara Hanif, salam pencerahan dari Pekan. Semoga sihat. Terima kasih. Alhamdulillah mendoakan kesihatan saya. Muhammad Atan, saudara Abi K, Salih Lembang. Itu juga Raja Syahrizad, apa khabarku? Semoga saudara Rosli Yunus, Syailah Ahmad, Waalaikumsalam. Selamat, semoga semua berjaya. Saudara Syailah Ahmad dari Putrajaya. Saudara Johasbi Jikiron daripada Lahad Datu, Sabah. Saudara Edi Tahir, si only, no mama. Saudara Zahiruddin Ismail, Waalaikumsalam dari Gopeng, Perak. Saudara, itu juga saudara Samsudin, selamat malam. Saudara Puan Nur Ali, Waalaikumsalam. Saudara Johasri, itu juga Cik Rosli, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf saudara. Sengal lagi, masih lagi sakit urat saraf saudara. Macam mana dah tua-tua ni. Dia kalau dah tua-tua ni saudara, kalau kita sakit lambat baik, itu keadaannya. Baik saudara, sebagaimana yang kita ketahui, hari ini hari Ahad 9 Julai 2023 merupakan hari yang ke-1207
Virus tersebut masih ada lagi berlegar di bumi kita ini. Saya haraplah teman-teman dapat menjaga kesihatan sebaik mungkin. Jaga keluarga kita, Saudara Fabi Ismail, Saudara Zamri TJ, Saudara Azhari Tok Kaya. Teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf, saudara. InsyaAllah lepas ini saya akan cuba santuni satu persatu, saudara. Laporan kesihatan cuma ada sedikit dan sebentar nanti, saudara. Tapi untuk penyakit virus ini rasanya besoklah agaknya. Mudah-mudahan Kementerian Kesihatan akan memberi pencerahan berapa jumlah apa yang terjangkit, ya, saudara Rahman, saudara Arazaina, itu juga saudara Ali Makno, saudara Edi Tahir, saudara orang Perak. Orang Perak di mana tu? Dia kata nampak macam tak segar. Memang kurang segar, saudara. Dah tua-tua ni, saudara. Saudara Adib Husaini. Waalaikumsalam. Malam ni sembang buat apa? Macam-macam cerita tentang hari yang kelima, saudara, countdown kita. Saudara Sazali Chin dari Ceras, Sungai Long, katanya. Saudara Zaini Muhammad. Dia kata macam mana dengan situasi pilihan raya negeri, insyaAllah sebentar lagi. Saudara Najib, dia kata ini macam Anwar. Bantailah, saudara. Anda nak kata saya macai ke apa, katalah. Saya adalah orang UMNO. Saya tidak jadi macai sesiapa. Tidak ada siapa boleh membayar saya. Jauh sekali boleh membeli jiwa dan raga saya, saudara. Saudara Iqbai Zamri, Lobai Zamri, saudara Bulan Terang, saudara Pak Zul, saudara Najib, terpulanglah nak kata apa pun katalah. Saya tidak akan terpengaruh ataupun terperangkap dengan macam-macam lah. Sebab bukan anda saja mengata, ramai yang mengatakan. Saudara Jamal, apa khabar? Dari Kota Tinggi, Salam Madani kepada saudara Jamal Azmi. Ya, saudara Ricin, Seli, moga saya hidup, kata mati hidup saya tetap bersama Teguh Barisan Nasional. Itu kata Seli. Terima kasih. Baik, saudara. Kita masuklah segmen e-commerce. Berniaga terus juga, saudara. Saudara Edi Tahir, dah lama dah tak ada ke bedak follow me? Aduh. Saudara, jika saudara mempunyai produk untuk saya wawarkan, tidak ada masalah. Saudara, saudara tebu hitam, kita walaupun masuk room orang bawa otak. Jangan letak dalam icebox. Tak apalah, saudara. Baik, saudara, kalau saudara mempunyai produk untuk saya wawarkan, boleh hubungi Al-Azhar di talian 0113304141. Al-Azhar dia masih memasarkan setangih albakurnya dan juga minyak wangi dari tanah Arab, saudara, yang dihasilkan daripada pati kayu gaharu. Kalau anda tak dapat menghubungi Azhar, boleh hubung Siti Farehah di talian 017-711-4300. Siti Farehah memasarkan dendeng manis Siti Farehah dan juga simpulan kasih Cik Siti. Harga-harga ramah, saudara. Begitu juga dengan popiah sira Lady Maria. Rasanya rangup, pedas, manis. Boleh hubungi Nizam untuk mendapatkan bekalannya, saudara, di talian 019-435-1203. Bagi teman-teman yang tak tahu nak berniaga apa pun, Puan Roschun dia ada produk. Sebab beliau sedang mencari ejen di kawasan anda. Boleh hubungi Puan Roschun di talian 012-257-5917. Itu adalah produk-produk makanan yang ingin dipasarkan olehnya. Dan beliau mencari teman-teman, saudara. Terima kasih, saudara Helmi Jaafar. Salam pencerahan, ya, saudara. Dia kata jangan hiraukan dengan puak-puak yang mulut longkang. Dan mereka tidak mencerminkan, tak apalah, saudara, saya tak ambil kisah. Samsudin, apa khabar, sahabat? Semoga sihat semua. Saudara Azlin Abdullah, Waalaikumsalam. Saudara Jul Hasbi, Jelkiron, kita cinta damai. Ya, betul, benar, saudara. Baik, saudara, usai pencerahan, kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini penting. Orang nak kata apa pun katalah, saudara. Kerana daripada Abu Hurairah, saudara, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, jauhilah persangka buruk. Kerana prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah kalian saling mendiamkan diri. Janganlah suka mencari-cari isu, saling berdengki, saling membelakangi serta saling membenci. Tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Iaitu hadis riwayat Al-Bukhari yang ke-5604. Itu status hadisnya adalah hadis sahih. Saya memegang apa-apa saranan ataupun sabda junjungan kita
Sebab kita menjalin ukhuwah persahabatan sama Muslim, saudara, sama insan. Sebenarnya, saudara, orang yang beriman dilarang. Orang yang beriman, saudara, dilarang menaruh prasangka buruk kepada orang lain. Kerana ia akan mendorong kepada perbuatan menuduh tanpa bukti yang merupakan dosa besar, saudara. Ibnu Sirin berkata, jika sampai kepadamu berita yang tidak kamu sukai tentang saudaramu, maka carilah uzur untuknya. Jika kamu tidak mendapati uzur, maka katakan, barangkali dia memiliki keuzuran yang aku tidak mengetahuinya. Jadi itu caranya untuk melembutkan hati kita. Mungkin dia tak apa sihat. Itu kalau orang mengata diri kita, itu keadaannya. Saudara Helmi, jadi kerana saudara, Islam menuntut agar kita tidak mendiamkan diri jika kemungkaran berlaku di hadapan kita dengan mencegah atau menasihatinya dengan hikmah mengikut kemampuan kita. Jangan tak payah nak marah-marah, saudara. Dan Muslim dilarang mencari-cari isu ataupun kelemahan orang lain. Lebih-lebih lagi, isu atau kelemahan itu ditulis dan ditularkan di media sosial sehingga mengaibkan peribadi seseorang, saudara. Setiap kita juga dilarang saling berdengki. Jangan berdengki, saudara. Dan kita juga janganlah saling membelakangi serta membenci antara satu sama lain. Raikanlah perbezaan yang ada pada kita dengan saling bermaaf-maafan. Itu yang paling penting, saudara. Pedih macam mana pun hati kita, yang terbaik, maafkanlah. Sebab itu selalu saya pesan pada teman-teman sebelum nak tidur, ya Allah, ya Tuhanku, aku ampunkanlah segala dosa-dosa teman-temanku, saudara-saudaraku yang kalau mereka ada berdosa padaku. Moga segala dosaku kau ampunkanlah. Barulah kita lena tidur, saudara. Setiap Muslim dituntut agar berusaha menjaga tali persaudaraan sesama Muslim. Itu yang penting, saudara. Kerana menjaga persaudaraan itu wajib. Seperti wajibnya solat dan puasa. Dan dengan menjauhi prasangka buruk, tidak mencari kelemahan dan aib orang lain. Ingat, saudara, jangan berdengki, elakkan membenci, tidak membelakangkan orang lain, dan sebaik mungkin membantu sahabatnya dengan mencegah mereka dari melakukan kemaksiatan. Itulah naluri kehidupan kita hari ini, saudara, untuk kita saling ingat mengingati antara satu sama lain. Saudara, kita masuk segmen Mutiara Kata. Kerana saudara kena ingat, saudara, hebat macam mana pun kita sebagai manusia, ketika Allah mencabut ketenangan dari dalam diri kita, maka dengan sekelip mata saja, dunia ini akan terasa sempit. Insaflah, saudara, kekayaan paling agung di muka bumi ini adalah ketenangan di dalam hati. Ingat, saudara, kalau hati tak tenang, duit berlonggok depan kita pun tak ada artinya, saudara. Kalau hati kita tak tenang, orang disayang bersama dengan kita pun tidak ada artinya. Yang penting kita mencari ketenangan hati dan ketenangan jiwa, saudara. Itu yang saya dapat daripada culipan teman-teman bagi segmen Mutiara Kata kita. Apa kata pula kata Pak Nazir, saudara? Pak Nazir, terima kasih Pak Nazir. Dalam usia-usia persaraannya, saudara, Pak Nazir masih lagi berkirim pantun untuk perkongsian kita bersama. Saya suka Pak Nazir ni kerana pantun-pantunnya ada membawa pengertian yang banyak, saudara. Kata Pak Nazir, pulang merpati hari dah kelam bersama si katik peliharaan Pak Denan. Sentimen anti terhadap Islam, pemain politik ada peranan. Jadi menurut Pak Nazir, kalau orang bercakap sentimen anti-Islam dan macam-macam, saudara, ini adalah kerana ada peranan daripada pemain-pemain politik. Kita yang mencetuskan permasalahan itu, saudara. Katik, maksud Pak Katik adalah ayam katik. Ayam katik yang kecil, saudara. Ayam serama, kata orang Kelantan. Saudara, tambah Pak Nazir lagi, melemak puyu, goreng tenggiri, ulam raja, sayur selada. Sifat Melayu terlalu memberi. Lihatlah saja apa yang ada. Itu keadaannya, saudara. Kadang-kadang kita ni ada masanya janganlah terlalu memberi sangat. Orang kata jangan terlalu berundur. Nanti kita diundurkan. Terima kasih Pak Nazir atas kiriman pantun yang cukup bernilai bagi saya untuk penghayatan kita bersama. Dan saya sentiasa mengingatkan pimpinan negara. Dalam sakit-sakit begini pun tetap juga saya memberi peringatan, saudara. Agar pimpinan negara di anjung kuasa Putrajaya janganlah berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang
Andainya wang negara dibelanjakan tanpa had, negara boleh muflis. Peringatan saya pada teman-teman yang menyunting semula live saya ini, tidak ada masalah. Boleh saya nak sunting dan masukkan dalam apa sahaja media sosial yang ada. Tetapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tidak mampu untuk memantaunya, saudara. Jadi sama-sama lah, saudara. Saya bagi kebenaran. Jadi anda harus bertanggungjawab lah. Kerana ini adalah pencerahan politik. Matlamatnya sekadar memberi informasi dan memberi pendedahan terhadap isu-isu semasa kepada warga kita, saudara. Bila saya memberi pandangan ataupun memberi pencerahan, kita mestilah berpegang pada prinsip. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu yang paling penting. Tapi kalau anda tak dapat memegang prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju, ataupun we must agree to disagree, susahlah, saudara. Jadi saudara mahu saya menyantuni kehendak hati anda saja, tak mampulah saya lakukan. Begitu juga, kalau tak betul boleh santuni, tak ada masalah. Asalkan gunakanlah bahasa-bahasa yang baik. Sebab kita adalah warga cinta damai. Kita menyantuni setiap persoalan itu dengan secara harmonis. Ingat saudara, budaya bangsa kita tidak mengizinkan kita bersikap ataupun menuturkan kata-kata yang celupar. Saudara, orang Melayu kalau nak menegur dengan bidalan, saudara, bukan dengan maki hamun. Sebab saya runsing melihat perkembangan politik masa kini, saudara. Malahan dalam saya punya walls, dalam saya punya culipan, teman-teman menghantar, ada yang suka, ada yang membenci. Dan bila mereka berbalas sama mereka, siap dengan carut-mencarut. Tak sepatutnya begitu, saudara. Kita mencari damai dalam politik ini, saudara. Sebab itu saya inginkan anda sekali lagi, saya harus membaca tentang prinsip 5 rukun negara, saudara. Kerana pertama sekali kita mesti kepercayaan kepada Tuhan. Itu yang paling penting sebagai warga kita, warga negara ini, mestilah dia mempunyai kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Kena ingat, kita harus setia pada raja kita dan setia pada negara kita. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Negara kita mempunyai perlembagaan. Patuhilah keluhuran perlembagaan yang sedia ada, saudara. Keempat, kedaulatan undang-undang. Patuhilah, saudara, undang-undang negara ini. Jangan kita terlajak. Kalau mereka yang dibawa ke muka pengadilan, terimalah hakikatnya. Dan keakhir sekali, ini penting juga, saudara, dalam rukun negara kita, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara menuntut agar kita sentiasa sopan dan susila dalam menjalin hubungan sama kita, saudara. Baik, saudara, saya harus memberi peringatan pada anda juga bahawa ribut petir, hujan lebat dan angin kencang diramal bakal membadai di 7 buah negeri sehingga lewat malam ini, saudara. Selain seluruh Terengganu, Jabatan Meteorologi Malaysia dalam hantarannya memaklumkan keadaan cuaca yang sama diramal berlaku di Perak, membabitkan kawasan Larut, Matang dan Selama, guna Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta dan Kampar. Itu kawasan yang bakal dilanda oleh angin, ribut kencang dan hujan lebat serta ribut petir, saudara. Di Kelantan, ia membabitkan kawasan Jeli dan Gua Musang. Manakala di Pahang, kawasan Jerantut, Maran, Kuantan, Bera, Pekan dan Rompin. Selain itu, ia turut melanda di kawasan Segamat di Johor, saudara. Saya Segamat ni seriau juga, saudara, kerana seringkali berlaku banjir besar di Segamat, saya kawasan rendah. Ramalan hujan lebat, ribut petir beserta angin kencang turut diramalkan di Nabawan, Sabah. Selain dari Seri Aman, di Betong, Sariki, Sibu, Mukah, di Tanjung Manis, iaitu di Kapit, iaitu Sungai Song, di Song, Kapit dan Bukit Mabung. Di Bintulu, iaitu di Tatau dan Sebau. Bagi kawasan Miri, iaitu di Telang Usan dan Marudi, serta Limbang di Sarawak. Demikian menurut hantaran daripada Jabatan Kaji Cuaca. Teman-teman harus berhati-hati kerana lamaran kaji cuaca lazimnya memanglah agak bertepatan. Ya, saudara, malam-malam begini berhati-hati. Tapi bagaimanapun anda juga boleh merujuk laman web www.met.gov.my untuk mengetahui perkembangan cuaca negara kita, saudara. Baik, saudara. Dalam waktu yang sama, saya agak gusar apabila mendapat laporan daripada Kementerian Kesihatan yang menyatakan bahawa kes kumulatif demam denggi di negara kita telah pun meningkat 139%.
dengan jumlah jangkitan adalah 59,057 orang bagi tempoh daripada Januari hingga Julai tahun ini. Berbanding tahun lalu cuma 24,743. Tahun ini dah 59,057 orang, saudara. Demikian menurut kenyataan daripada Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa. Dalam tempoh yang sama, kadar kematian bagi penyakit demam denggi dilaporkan meningkat 122%, saudara. Itu melibatkan 40 kematian berbanding cuma 18 kematian saja pada tahun lalu. Ini baru setengah tahun saya, saudara, dah ada 40 kematian. Dan Selangor terdapat sekitar 29,382 kes yang dilaporkan bermula bulan Januari hingga 2 Julai. Sedangkan tahun dulu cuma 15,207. Saudara, peningkatan sebanyak 93%. Manakala 7 kematian akibat komplikasi demam denggi telah dilaporkan di negeri Selangor sehingga saat ini. Ya, saudara, kalau boleh rumah-rumah, kawasan rumah kita, kalau nampak ada kawasan boleh menjadikan tempat pembiakan nyamuk Aedes, maka segeralah kita buang, kita bersihkanlah kawasan rumah kita. Ingat, saudara, kita menjaga keluarga kita. Apa khabar saudara tukaran kitam daripada Muar, Johor, saudara Abu Hassan, Mat Tuha, selamat malam. Terima kasih saudara Man Ayan, salam dari Pendang, Kedah, saudara. Dalam waktu yang sama, saudara, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri telah pun mengeluarkan kenyataan dan amaran yang keras kepada individu atau syarikat yang mengambil kesempatan menukar bungkusan atau label pada kampit beras tempatan yang menjualnya dengan harga import. Dan mereka boleh dikenakan penalti sehingga RM250,000. Jadi artinya, saudara, apa yang saya tularkan dalam seminggu dua yang lalu tu ada kebenarannya. Dan hari ini Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna Datuk Seri Ayub menyatakan bahawa pihaknya memandang serius tindakan pihak yang cuba mengambil kesempatan bagi mendapatkan keuntungan berganda. Apa yang mereka lakukan, beras-beras tempatan tapi dimasukkan dalam bungkusan seolah-olah ia beras yang diimport dari luar negeri dengan harga-harga import. Ini disebabkan harga beras tempatan tidak ada kenaikan dan harga import pula tiada kawalan. Kementerian Perdagangan Negeri dan pengguna ni, mereka tidak mempunyai kuasa untuk menyekat tentang harga beras-beras yang diimport. Jadi oleh itu, teman-teman berhati-hati bila membeli beras di pasar-pasar. Tengok betul-betul. Kalau rasa ragu, rasa bimbang, kalau buat comparison atau merasakan ada penipuan, segeralah berhubung dengan pegawai yang terdapat dan yang terdekat dengan anda, Kementerian Perdagangan dan dalam negeri, agar tindakan boleh diambil dengan segera. Ini kerana, saudara, sebab saya melihat bahawa mulai bulan Ogos, kalangan para peniaga meramalkan bahawa harga barangan pengguna dijangka meningkat sehingga 20% menjelang Oktober tahun ini. Kerana demikian menurutnya, menurut laporan media usaha Malaysia. Ini adalah kerana dua faktor utama, iaitu inflasi import dan peningkatan kos operasi perniagaan. Menurut Presiden Dewan Perniagaan dan Industri India Kuala Lumpur, Nivas Raghavan, pihaknya mengesan peningkatan 20% pengeluaran dan operasi dalam kalangan ahli-ahlinya telah terjadi sejak Januari lalu. Jadi peningkatan kos itu adalah ekoran pertama sekali kemerosotan nilai ringgit berbanding dengan dolar Amerika sehingga mendorong berlakunya inflasi import. Inflasi import mana barangan yang diimport itu naik harganya. Sekarang sebab daripada Januari pertukaran wang $1 Amerika RM4.20, RM4.20 duit kita telah pun meningkat sampai RM4.60. Tentulah ini akan menggugat ataupun mengakibatkan kenaikan kos. Di samping itu, kerana sekarang ini suasana kerajaan telah pun meletakkan syarat wajib, iaitu gaji minima kepada pekerja. Ini juga akan menekan syarikat-syarikat untuk menaikkan harga barangan di pasaran. Dan menurut pengarah urusan Maidin, Datuk Amir Ali Maidin, dia kata kenaikan harga barang dijangka
mula berlaku Ogos hingga September tahun ini. Jangkaan beliau kerana barangan itulah peringkat pengguna meningkat 5 hingga 10%. Kerana lazimnya produk yang diimport memerlukan masa untuk sampai ke negara ini. Jadi untuk setara ni mungkin barang-barang import tu tak sampai lagi naik harganya, tetapi bila dah sampai maka pastilah ia akan naik sekitar antara 10 ke 20% katanya. Jadi kenaikan harga barang juga berpunca akibat peningkatan kos operasi dari pelbagai sektor pengeluaran, susulan polisi kerajaan menaikkan kadar gaji minima. Bila pekerja punya gaji naik, maka tentulah mereka akan menaikkan harga barangan. Peningkatan harga barangan peringkat pengguna ini bukan sahaja didorong faktor kelemahan ringgit berbanding dolar Amerika dan inflasi import. Ia juga akibat kos menjalankan perniagaan negara kita ini turut meningkat. Secara gaji minima naik, bil utility naik. Jadi apabila semua kos ini meningkat, tentulah barangan yang akan dipasarkan turut meningkat. Jadi secara berhati-hati dalam keadaan sekarang. Dan saya melihat bahawa cara yang paling afdalnya untuk menyelesaikan persoalan ini adalah pihak pimpinan kerajaan harus segera memikirkan bagaimana pendapatan warga dapat ditingkatkan. Itu yang paling penting. Kalau dalam poket kita kembung tak ada masalah. Barang naik apa semua tu jadi murah jadinya. Tapi kalau dalam poket kita kempis, tentulah harga barang murah pun kita rasa mahal saudara. Tambah-tambah lagi saudara, suasana di dunia masih lagi belum tenteram. Dan hari ini saya mendapat laporan bagaimana Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu memberi amaran tentang perang saudara yang berskala penuh pasti akan menjejaskan kestabilan seluruh negara Sudan. Dah 3 bulan dah saudara, Sudan terjebak dalam peperangan sama mereka. Bukannya dengan negara luar. Antara pasukan pemberontak dengan pasukan kerajaan. Dan hari ini sejumlah 22 orang dilaporkan meninggal dunia kesan daripada ledakan bom di kota raya di Sudan saudara. Aduh, tak tahu apa nak jadi. Saudara, di Ukraine dengan di antara Rusia dengan Ukraine masih lagi berbunuh-bunuhan. Saling meledak bom, masih belum reda lagi. Perancis masih lagi unjuk rasa yang akibatkan ramai yang tercedera. Saudara, bukan saja di negara kita, di luar negara. Kita harus bersyukur negara kita tidaklah terjebak dalam suasana begitu. Sebab itu saya mendoakan dalam musim-musim kita menghadapi pilihan raya negeri ini, janganlah sampai ke tahap sebagaimana apa yang berlaku di Sudan, apa yang berlaku di negara luar, saudara. Ini yang paling penting. Dan saya khawatir kerana kalaulah warga kita tertekan dengan kehidupan, tentulah mereka mudah meledak amarahnya, saudara. Saya juga mendapat laporan saudara setakat ini di Jakarta, walaupun Indonesia dikatakan meningkat ekonominya, tetapi warga Jakarta adalah yang tertinggi saudara, yang mereka terlibat dengan hutang melalui aplikasi media sosial. Tinggi, ratusan juta kabarnya. Kalau nak ikut dengan berapa rupiahnya, berbilion rupiah. Warga Jakarta, itu keadaannya bukan saja negara kita saja. Di seluruh dunia sedang mengalami kehidupan yang cukup perit dan menyukarkan. Saudara, kita masuk countdown hari ke-5 menuju ke pilihan raya di 6 bawah negeri. Cuma saya melihat saudara, dari laman media sosial melalui pelbagai kiriman, nampaknya semakin rancak. Saya nampak semakin rancak pelbagai pihak untuk mengutarakan logika mereka. Kalau mereka sokong parti A, konon itu yang hebat, pemimpin mereka yang hebat. Yang parti B lah yang hebat dan sebagainya, saudara. Bagaimanapun, di sebalik lontaran cerita itu terdapat juga ada yang separuh benar, ada yang fitnah. Jadi saya berdoa lah saudara, agar kalau boleh, sebaik mungkin segeralah hendaknya. Tapi nak buat macam mana? Cuma tunggu 12 Ogos, lama lagi saudara. Menjelang 12 Ogos ni saudara, macam-macam saya tengok, ya Tuhan, carut-mencarut, maki hamun, yang menghairankan sesama Melayu. Kita bukan perbalahan kaum, tidak, sesama Melayu, sesama seagama, sesama umat Islam. Kita berbalah kerana politik kita sampai ke tahap caci-mencaci, carut-mencarut, tuduh-menuduh. Apakah ini unjuran politik bangsa kita saudara? Tersasar teruk saudara. Malahan walaupun saya melihat juga
kenyataan Menteri Komunikasi dan Digital Saudara Fahmi Fazil, dia mengingatkan agar pemain-pemain media sosial berhati-hati apabila melayari media sosial anda dalam 3R. Itu 3R ni saudara, iaitu royalty, religion and race, ataupun istana, royalty, sistem beraja kita. Kedua, R itu religion ataupun agama, dan race adalah perkauman. Jadi menteri dah mengingatkan, tapi saya nampak ada juga yang terlajak saudara. Tambah lagi dalam segmen agama, masih lagi wujud cerita-cerita masuk neraka lah, seolah macam kafir-mengkafir. Keadaan ini bukan menimbulkan suasana yang baik untuk sesama ummah kita saudara. Malu saudara, saya amat malu melihat kejelekan mereka bermain dalam media sosial dalam mengutarakan alasan kenapa mereka menyokong orang itu dan tidak menyokong orang ini. Saudara, saya melihat. Sebab itu saudara, saya agak menarik. Saya tengok malam tadi, saya cuba layari antara media sosial saudara Ismi Rakyat. Saya dengar kenyataannya. Ya, agak menarik juga kerana menurut saudara Ismi Rakyat, dia kata dalam keadaan kita kecoh begini, bagaimana andainya, itu persoalan dilontarkan, bagaimana andainya kerajaan bertukar ganti. Kerana nak sibuk sangat nak tukar, apakah kalau kerajaan bertukar ganti, mampukah harga barang makanan diturunkan? Saya kata, betul juga pandangan Ismi, walaupun beliau tinggal di Manjung saya. Jadi, sedangkan kita semua tahu saya, waktu Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri kali kedua, dalam tempoh 22 bulan lalu, saya, apa jadi dengan barang makanan? Mencanak juga naiknya. Begitu juga apabila selepas langkah Sheraton, Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, harga barangan terus mencanak naik. Malahan, terdapat juga keperluan seperti ayam, telur, minyak, saudara, lesap dari pasaran. Jangan lupa. Jadi, dalam keadaan begini, kalaulah ditukar kerajaan, bolehkah orang yang diganti itu menyelesaikan masalah? Itu persoalannya yang harus kita fikirkan, saudara. Ini lain tak ada, bahawa dan sekarang ni kenyataan terbaru. Yang saya lihat agak, bagi saya kurang senang. Tapi nak buat macam mana kalau itulah percaturannya? Saya dah bercakap agar Tun Dr. Mahathir berhentilah terjebak dalam politik, tapi dia masih lagi nak bermain dengan politik. Saya rasa nanti beliau mengundang masalah bila dia akan diserang oleh pemain-pemain media sosial. Dan semalam saya dengar juga wawancaranya dan tersiar dalam media sosial. Lain tak ada, seolah-olah macam nak mengembalikan suasana. Beliau akan menonggang isu Melayu. Itu saya geleng kepala lah, tak habis lagi ceritanya Melayu ni. Bagaimana dulu masa dia berbalah dengan Tengku Abdul Rahman, bila dia kalah dalam pilihan raya. Saya jangan lupa, dia kalah dengan bapa Mujahid, Datuk Yusof Rawal bagi kawasan Alustar Selatan. Dia kalah pilihan raya 1969. Dia menggunakan, menonggang isu Melayu untuk mendapat sokongan rakyat. Sedangkan dia kalah waktu itu. Kemudian terbitlah buku berjudul The Malay Dalima. Kononnya menyatakan inilah akan jadi Dalima Melayu. Hanya untuk menggamit yakin orang Melayu terhadapnya. Dan hari ini dia kalah teruk. Walau pilihan raya lepas, hilang wang deposit sebagainya, sekali lagi dilontarkan isu Melayu. Jadi sampai bila harus perkataan Melayu ini ditonggang hanya untuk lestari politik mereka? Jadi sekarang ni, dalam keadaan begini, saya selalu bercakap. Macam mana saya bagi tahu sahabat saya, Datuk Ismail Sabri. Saya bercakap dengan beliau, cakap, Tok, you sekarang ni dah okey dah, tak ada je Perdana Menteri. Tapi jangan lupa, antara you dengan saya dulu sama. Kita sama-sama dalam pergerakan pemuda. Izin Allah, rezeki dapat, you jadi Perdana Menteri. Alhamdulillah. Dan selepas you pencen sebagai Perdana Menteri, you masih lagi dapat pencen yang besar. You masih ada lagi rumah yang ditanggung oleh kerajaan. Ada kereta ditanggung oleh kerajaan. Ada pemandu yang ditanggung oleh kerajaan. Ada pengawal peribadi yang dibayar oleh kerajaan. Ada pejabat yang dibayar oleh kerajaan. Pencen you besar, puluhan ribu ringgit. Jadi saya kata tak payahlah lagi nak masuk politik ni. Kenapa tidak? Dalam usia sebegini, you enjoy your life. Musim-musim bercuti lah. Gaji, kalau dah dapat 30,000 sebulan, pergi satu hari 1,000, pergilah. Nak pergi ke Florence ke, nak pergi ke Itali ke, nak pergi ke England ke, nak pergi ke Mekah, buat amal ibadat. Terjamin seumur hidup. Sebab pencen sebagai Perdana Menteri. Apa nak lagi? Begitu juga dengan Dr. Mahathir. Begitu juga dengan
Tan Sri Muhyiddin. Dah pencen, sudahlah. Nak direbut apa lagi? Apakah rakyat akan bersedia untuk menerima anda sebagai Perdana Menteri akan datang? Tak payah dah, saya kata. Yang sudah tu sudahlah. Saya juga mengharapkan sepatutnya mereka ceasefire. Sama-sama kita orang Melayu ni sudahlah. Tak payah nak berbalah sama kita. Malu tengok dia orang, saudara. Kita sama kita berbalah, orang lain mengutip labanya. Sekarang ni sudah sampai takdir Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Biar pula dia mentadbir negara kita ni. Dan kalau betul-betul anda sayangkan negara ini, sayangkan rakyat, bantu beliau untuk mentadbir sebaik mungkin. Bukan dengan menuduh pembohong, penipu dan sebagainya. Untuk apa? Anda melepaskan, anda melampiaskan amarah, kebencian sama sendiri. Untuk apa? Anda dah pencenlah. Dalam keadaan sekarang ni, enjoy your life. Waktu anda masa berada di anjung kuasa, sempat buat duit, berpuluh ribu. Bukan, sekarang saya dengar, bukan saya tak dengar. Tiap-tiap antara mereka yang sekarang ini meledakkan serangan apa semua. Saya kata, apakah dengan serangan itu anda dapat balik kuasa untuk berada di anjung kuasa Seri Perdana? Dengan usia anda yang sebegini, dengan keadaan anda yang orang kata parah apabila disungkap satu persatu kebejahatan waktu anda berada di anjung kuasa, saudara. Ini keadaannya. Dan seharusnya sekarang ni kita bertanya, saudara, siapa Dr. Mahathir? Kalau bukan kerana UMNO. Kalau bukan kerana UMNO, dia hanya sekarang doktor lah, doktor di Maha Klinik di Al-Ustaz, saudara. Siapa Tan Sri Muhyiddin? Kalau tanpa UMNO, saya ingat dia hanya sebagai pegawai kerajaan je lah. Ramai pegawai kerajaan yang ada, yang seusia dengannya dah pencen pun. Siapa pula? Macam Syahidan. Jadilah sekarang seorang pegawai kerajaan. Begitu juga Norma. Sekarang bergelar Tan Sri, dapat pencen puluhan ribu. Siapa anda tanpa UMNO? Tanpa berteduh di bawah rumah UMNO. Who are you? Anda siapa? Saya ingat jadi peguam lah, bersepah peguam seluruh negara sekarang ni, saudara. Bukan tak ada. Macam Tan Sri Anwar Musa. Siapa anda? Tanpa berteduh bernaung dari bawah UMNO ini, anda saya ingat hanyalah jadi sebagai perancang bandar sajalah. Ramai yang ada kat bandaraya, ataupun buat syarikat perancang bandar. Tapi anda kaya raya di bawah bumbung UMNO. Tapi anda sampai hati memaki hamun UMNO. Boleh mengatakan UMNO itu begitu, UMNO itu begini. Saya tak tahulah kenapa anda jadi dirasuk oleh kebencian yang begitu besar sehingga sampai ke tahap anda sanggup menghancurkan rumah UMNO. Saya heran macam Dr. Mahathir sanggup untuk UMNO ini diharamkan balik ataupun dilupuskan. Begitu Tan Sri Muhyiddin, kalau boleh tak mau lagi UMNO berada di muka bumi ini, nak diganti dengan PBM. Anda dapat apa? Mampukah anda untuk berada di anjung kuasa di Seri Perdana sekali lagi? Ini persoalan. Yakinkah rakyat dengan anda? Dengan segala kebejahatan yang dapat rakyat lihat sepanjang anda berada di anjung kuasa. Dr. Mahathir 22 bulan. Apa jadi pada negara? Tan Sri Muhyiddin 17 bulan. Macam saya cakap pada Datuk Ismail Sabri. Berada selama 15 bulan. Saya kata, apakah mereka mampu menggamit yakin rakyat untuk meletakkan anda semula di anjung kuasa? Ini keadaan, saudara. Jadi bagi saya, mereka tu semua jadi Perdana Menteri, jadi Menteri, kaya raya, kerana UMNO. Namun sekarang ini mereka lah sedang berusaha untuk mengharamkan UMNO setelah mereka mengecap pelbagai kenikmatan. Saya sebagai warga UMNO tak dapat apa pun, saudara. Walaupun dalam keadaan sakit sekarang ni, berusaha juga saya memberi pencerahan supaya saya nak menyedarkan, saudara, rumah agam itu, rumah yang begitu banyak berjasa, jangan sekali anda robekkan, jangan anda rosakkan. Cuba dengar kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu dia dari pelancaran di Bangi 2 hari lepas. Dia kata malu dia kalau UMNO yang pernah berjasa, yang melahirkan negarawan-negarawan yang mewujudkan pelbagai dasar-dasar negara, tiba-tiba kita nak haramkan. Dia kata malulah dia. Ini kenyataan, saudara. Soal tebuk atap apa semua itu yang saya hairan lah sekarang, saudara. Kalau nak kata tebuk atap, mereka lebih teruk lagi tebuknya. Sebab itu saya kata sekarang ni bila saya dengar pula, saya memetik mengulangi kembali, saudara, macam mana waktu UMNO dipimpin oleh Pak Lah. Jadi mereka kata waktu zaman Pak Lah UMNO akan dijatuhkan kerana Pak Lah. Kemudian hadir Datuk Seri Najib.
waktu jadi Perdana Menteri. Jadi UMNO perlu dijatuhkan. Kenapa? Kerana Najib. Bila Datuk Zahid Hamidi jadi Presiden UMNO, UMNO mesti dijatuhkan. Kenapa? Kerana Zahid. Jadi apakah alasan ini membuatkan kita tak faham? Apakah mereka faham sebenarnya kehendak rakyat? Ini bukan soal individu, saudara. Ini soal UMNO. Saya hairan. Dan mereka sekarang ni, kalaulah UMNO dijatuhkan, anda dapat apa? What are you going to get it? Itu bahasa Inggeris. Sorry, saudara. Kadang terlepas juga cakap bahasa Inggeris. Dan ini persoalan yang harus kita fikirkan bersama. Dalam saat-saat kita nak menghadapi musim pilihan raya di 6 buah negeri. Bukan UMNO tidak mahu menjalin ukhuwah bersama dengan parti-parti macam Parti PAS. Tapi kalau PBM matlamat diwujudkan Parti Pribumi itu nak bunuh UMNO. Jadi dia orang kat sana tu jangan sembang lah kononnya perjuangan. Setelah mereka tersingkir daripada UMNO dan tak ada jawatan dalam UMNO, ada yang dipecat, ada yang digantung semuanya, mula menghalakan serangan pada Parti UMNO. Adilkah anda? Cuba kita fikirkan bersama. Adilkah anda menyerang umat UMNO? Ini keadaan saya. Dan saya rasa rosaknya UMNO ni kerana musuh-musuh dalaman. Sebab itu saya teringat kenyataan 2 hari lepas. Apa kata Datuk Anwar Ibrahim? Dia kata masalah yang ada pada negara kita ini adalah pengkhianat. Datuk Anwar Ibrahim merujuk pada para pengkhianat yang dalam perikatan dalam Parti Keadilan. Dia kata kalau zaman dulu-dulu, pengkhianat ini apabila didapati dia pengkhianat, jawabnya hukumnya sula. Lepas itu campak ke laut mayatnya. Itulah hinanya kalau seorang itu pengkhianat, saudara. Begitu juga dengan UMNO ni. Kenapa sanggup menjadi pengkhianat? Aduh, tak tahulah saya, saudara. Cuma saya hairan, saya bukan nak memuji, saudara. Dalam keadaan begini, saya lihat bagaimana orang, the truth demokrat, ataupun orang yang mengamalkan demokrasi tulen, yang berhormat Mulia Tengku Razili Hamzah. Dia walaupun apa pun dia kekal dengan UMNO, tak apalah. Bila dia bertanding jawatan presiden, tak menang, orang pilih Zahid Hamidi, dia kekal. Dia tak ada pula nak balun bagai nak rak Presiden UMNO. Tak ada. Saya tak pernah dengar apa kenyataan yang Mulia Tengku Razili Hamzah yang mengatakan UMNO tak kena, ini tak kena. Saya cuma tengok, malahan saya melihat dia, jiwa dia adalah untuk rakyat. Sebab itu saya katakan macam kemarin, saudara, 2 hari lepas, semalam lah, di Kemaman. Dia masih lagi nak menyantuni soal rakyat. Katanya dia pernah mencadangkan supaya 40% keuntungan wang Petronas. Petronas, dia dekat dengan Petronas. Yang berhormat Mulia Tengku Razili Hamzah, dia dekat dengan Petronas kerana beliau adalah pengasas Petronas. Dan antara amanat Tun Razak, almarhum Tun Razak dan Tun Dr. Ismail dan beliau sendiri dan mereka berusaha adalah supaya Petronas ini dapat dijadikan sandaran untuk lestari kehidupan rakyat. Rakyat negara ini, saudara. Dan katanya sepatutnya 40% keuntungan Petronas itu cubalah dimasukkan ke dalam tabung royalti yang bagi membolehkan setiap seorang rakyat, contohnya macam di Terengganu, di Kelantan, setiap daripada mereka bolehlah mendapat pulangan ataupun royalti sejumlah RM1,000 seorang setiap tahun. Itulah sepatutnya hasil negara. Tapi apa jadi pada wang pada Petronas? Habis dilanyak oleh orang. Macam saya kata lihat, macam di Norway. Apa di Norway itu? Kerajaannya mewujudkan sovereign fund ataupun simpanan masa hadapan. Setiap rakyatnya punya 1.5 juta simpanan dalam tabungan sovereign fund. Setiap rakyat Norway. Inilah yang diharapkan oleh Yang Mulia Tengku Razili Hamzah boleh berlaku melalui Petronas. Sebab itu dia kata 40%. Keuntungan bersih Petronas ini hendaklah dimasukkan dalam tabungan itu. Bagi rakyat di Sabah, di Sarawak, di Kelantan, di Terengganu, 4 negeri lah yang di mana kawasan mereka ada minyak, sepatutnya mendapat pulangan ataupun mendapat nikmatnya. Kerana minyak ini adalah anugerah ilahi. Harapannya begitu. Tapi apa berlaku? Hanya sekadar dijadikan sebagai wang ehsan. Lepas itu dilonggokkan pada kerajaan negeri. Pimpinan kerajaan negeri pula dapat tengok macam di Terengganu. Saya dipahamkan setiap tahun dapat RM1 bilion. Enjoy lah. Tapi rakyatnya dapat apa?
Apa yang diperoleh? Kononnya atas alasan buat banner pembangunan, buat jambatan, buat itu, buat ini. Tetapi, saudara, sebenar-benarnya berapa jumlah wangnya? 1 bilion, saudara, setiap tahun. Begitu juga di Kelantan. Masalah Kelantan selesai lagi. Berpuluh tahun mentadbir di Kelantan dapat wang royalties. Apa yang jadi? Rakyat masih lagi derita dengan penghasilan air yang keruh. Ini yang saya kata kadang-kadang tak senonohnya pemimpin mereka. Dapat duit yang sepatutnya milik rakyat. Di sinilah yang saya katakan bahawa mereka khianat pada rakyat. Sepatutnya warga Kelantan boleh hidup senang lenang. Macam mana kata Tengku Razak Hamzah? Tiap seorang dikumpulkan dalam tabungan itu dapat RM1,000 setahun. Terpulanglah dia duduk di Kuala Lumpur ke, dia duduk di Johor ke, atau dia duduk Pulau Pinang. Tapi bila sampai Januari, dia pergi ke bank, tak payah nak tunggu wang eksan daripada kerajaan ataupun nak keluar duit. Ada je. Itu yang diharapkan sewaktu beliau mengasaskan Petronas. Tapi hari ini apa jadi? Itu keadaan. Sekarang ni dalam keadaan sekarang, tambah-tambah lagi dalam situasi negara, masih dalam ekonomi yang kabur. Menurut Tengku Razak Hamzah, dia pernah berbual dengan Yang Mohd Perdana Menteri supaya merealisasikan pandangan-pandangannya untuk melakukan tindakan-tindakan agar ekonomi negara ini dapat diperbetulkan. Dia boleh yakin. Saya pernah menghubungi beliau. Dia kata bahawa dalam keadaan sebab negara kita ini, saudara, kita masih ada penghasilan minyak. Kita ada masih lagi emas hitam yang kita miliki. Saudara. Dan rakyat kita tak ramai. Kita cuma ada lebih kurang 32 juta saja. Dan infra ataupun prasarana dah lengkap. Cuma perlu sentuhan sana sini. Cukup untuk menjaga ataupun menjamin kehidupan rakyat. Begitu. Jadi sebab itulah saya kira pandangan yang mulia Tengku Razak Hamzah boleh diambil kira. Sebagai itu, saya dapat juga respon pandangan daripada sahabat saya, Saudara Muhammad Sofri Syafi'i dari Kelantan. Dalam tulisannya pada saya, dia kata, Yang Berhormat Mulia Tengku Razak Hamzah mencadangkan supaya kerajaan Malaysia menyalurkan terus wang royalti kepada rakyat. Rakyat Kelantan dan Terengganu diberi pilihan. Nak kerajaan negeri atau persekutuan? Kalau nak kerajaan persekutuan, itulah tuntutannya. Jadi, katanya, menurut Yang Mulia Tengku Razak Hamzah lagi, sekiranya rakyat Kelantan dan Terengganu bersama dengan Yang Mulia Tengku Razak Hamzah membawa desakan ini, tentunya boleh dipertimbangkan oleh kerajaan Madani. Saudara Fazilah Abdul, dia kata tak dapat roti, cuma wang ehsan saja. Itu keadaan, saudara. Ini yang saya katakan bahawa mereka kadang-kadang mengkhianati rakyat. Saudara Din, pelupasan Futang Felda, PMX kata, ini masalah sekarang ni, saya nak ulas sikit, saya. Cuma, sebelum saya nak mengulas lagi, saya juga mengharapkan sahabat saya, Datuk Sri Saifuddin Nasution. Saya ingat waktu dalam kadang-kadang sekarang ni, saudara, dalam menjelang musim pilihan raya negeri ni, aktifkanlah segala undang-undang yang sedia ada. Sebab saya nampak teruk sangatlah. Ini KDN bawah kerajaan perpaduan, eloklah dikumpulkan segala siasat lah. Segala bukti-bukti kepimpinan atau siapa saja penceramah-penceramah dari mana parti pun yang terang-terangan memesongkan fakta tentang Islam. Ini mereka memesongkan fakta Islam demi untuk meraih sokongan politik. Saya bagi contoh, saudara, kononnya undi. Undi Perikatan Nasional, syurgalah tempatnya. Undi Barisan Nasional, maka nerakalah tempatnya. Ini memesongkan fakta, saudara. Banyak lagi isu soalan ini yang dipesongkan. Saya haraplah sahabat saya, Datuk Sri Saifuddin Nasution, kena bertindak sekarang. Jangan sampai dah terbakar habis satu negara baru kita nak bertindak. Saudara. Baik. Ini cerita tentang pelupusan hutang Felda. Masih lagi tak selesai lagi, saudara. Bagi saya sekarang ini, hutang Felda dah selesai. Dah dia tak payah lagi lah. Memang benar, tidak dinafikan bahawa cadangan yang dibawa oleh Tan Sri Muhyiddin tahun 2021 untuk melupuskan hutang Felda. Tetapi tidak terlaksana, saudara. Sebab itu, pengurusi yang baru Felda, iaitu Datuk Sri Sabri Cik, dia minta agar Tan Sri Muhyiddin tidaklah gopoh dalam memberi komen berhubung pelupusan hutang peneroka Felda. Terus terang dia mengatakan, dan dia mengakui katanya,
ketika Tan Sri Muhyiddin menjawat jawatan Perdana Menteri, memang beliau ada menyatakan untuk membayar 1 bilion setahun selama 10 tahun yang sepatutnya dibayar mulai 2022. Tetapi perkara itu tidak dilaksanakan. Betul. Kata Saudara Datuk Ismail Sabri. Saudara Datuk Ismail Sabri Cik. Betul, tahun 2021 ada diumum. Hutang peneroka pada Felda dilupus. Tapi Felda pula kena ingat berhutang melalui suku untuk mengambil alih FGV Holding dan membayar hutang kumpulan wang simpanan pekerja dan Maybank dengan anggaran lebih 9 bilion ringgit. Jadi persoalan yang dibangkitkan oleh Datuk Sabri Cik, dia kata, mana Felda nak bayar hutang itu? Itu persoalannya. Dan dalam status dalam bukunya hari ini, dia mempersoalkan saya. Sebaliknya, Sabri yang juga, beliau lah mantan Menteri Pertanian. Dia kata kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Sri Anwar Ibrahim telah memutuskan jalan penyelesaian dengan Felda untuk menyelesaikan suku tersebut. Jadi kerajaan perpaduan memberi komitmen membayar 1 bilion setahun kepada Felda untuk menyelesaikan hutang berkenaan. Alhamdulillah, hari ini katanya Felda lega dan bolehlah membantu warga peneroka. Jadi bagi saya sudah-sudahlah. Nak klaim buat apa? Benda yang sudah. Okey, warga Felda, terima kasih Tan Sri Muhyiddin. So what? Nak angkat, nak dijulang. Nak cari semua warga Felda bertumpu rumah Tan Sri Muhyiddin cium. Terima kasih. Terima kasih. Begitu. Kemudian jumpa dengan Sri Anwar Ibrahim. Oh, terima kasih Datuk Sri. You are our leaders. Boleh begitu? Tak ada keperluan. Dah bayar sudah. Warga Felda hidup tentram. Teruskan. Carilah rezeki sebanyak mungkin. Malahan Datuk Sri Anwar Ibrahim pun mengatakan bahawa beliau mahu menceriakan lagi suasana di kawasan Felda. Lampu-lampu akan dipasang. Semua jalan-jalan supaya warga Felda dapat menikmati keceriaan dalam hidup. Itu dia saudara. Jadi buat apa nak kita bangkit orang ni betul tak betul. Macam-macam. Akhir saudara, saya semua hari ni bila bercakap tentang itu, saya agak ketawa. Sebab kata, apa hal pula Tan Sri Muhyiddin hari ni? Waktu dia melancarkan. Sebab dengar baik saudara, sekarang ni tular dalam media sosial. Kadang-kadang bila kita banyak terlajak bercakap, kadang-kadang apa yang kita lontarkan itu, itulah sebenarnya ada dalam hati kita saudara. Itulah sebenarnya. Apabila Tan Sri Muhyiddin sewaktu dia melancarkan semalam jentera pilihan raya di Terengganu. Saudara, ini tular dalam media sosial. Apa kata dia? Kata Tan Sri Muhyiddin, gendang pilihan raya telah dipalu. Dan kita akan memasuki gelanggang pilihan raya yang sebegini getir. Wah, sedap ucapan tu. Pas di Terengganu dan Kelantan. Serta Barisan Nasional di 4 buah negeri yang lain. 4 negeri lain, Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, dijangka akan memperoleh kemenangan yang besar. Saya terkejut. Ramalan Tan Sri Muhyiddin. Dia kata Terengganu dan Kelantan serta Barisan Nasional. Mungkinlah dia maksudkan Perikatan Nasional, tetapi bila dah sebut slip of the tongue, inilah kadang-kadang ramalan gambaran sebenarnya saya. Boleh lihat dalam media sosial apa semua. Saya terkejut. Jadi itulah suara hati seorang Presiden Perikatan Nasional. Atau memanglah itulah hakikat sebenarnya. Wallahu a'lam bissawab. Saudara, dan hari ini saya nak juga jelaskan bahawa pembagian kerusi untuk pilihan raya negeri Kedah sudah pun dimuktamadkan insya-Allah daripada sejumlah 36 kerusi. Daripada jumlah 36 kerusi yang akan dipertandingkan di Kedah telah pun dimuktamadkan katanya bahawa Barisan Nasional UMNO mendapat 18 kawasan. Parti Keadilan 10, Amanah 6, DAP 2. Begitulah eratnya jalinan persepakatan antara UMNO, Parti Keadilan, Amanah dan DAP. Untuk UMNO, saudara, antara kawasan yang akan diperuntukkan. Saya sebut UMNO kerana MCA, MIC tidak bertanding. Sebab mereka telah menjelaskan sepatutnya daripada 18 kursi itu sepatutnya mestilah yang cuba diagihkan pada MCA dan MIC. Tapi bila mereka menyatakan mereka tidak bertanding, maka 18 kursi itu akan ditandingi oleh calon-calon dari UMNO.
Dan Datuk Seri Zahid Hamidi sendiri telah mengatakan dan menjelaskan calon-calon yang akan diturunkan kali ini adalah muka-muka baru yang mempunyai semangat untuk memajukan rakyat supaya mereka akan benar-benar jadi wakil rakyat, bukan hanya sebagai ahli Dewan Undangan Negeri hanya untuk bergelar yang berhormat. Itu secara kata yang saya dapatan saya untuk UMNO yang akan bertanding, satu itu air hangat di Langkawi, kemudian air hitam Bukit Kayu Hitam, Jitra, Kuala Nerang, yang keenam di Pedu, 7 Bukit Lada, 8 Anak Bukit, 9 Sungai Tiang, 10 Gua Cempedak, 11 kawasan Belantik, 12 Jeneri, 13 Tanjung Dawai, 14 Pantai Merdeka, 15 Kuala Ketil, 16 Merbau Pulas, 17 Bayu, dan yang ke-18 Bandar Baharu. Itu diperuntukkan untuk UMNO akan bertanding 18 kursi. Untuk keadilan, Kuah di Langkawi, Bukit Pinang, Suka-Menanti, Alur Mengkudu, Gurun, Bukit Selambau, Bakar Arang, Sidam, Lunas dan Kulim. Itu sejumlah 10 kursi yang akan ditandingi oleh calon-calon yang diturunkan oleh Parti Keadilan. Amanah bertanding sejumlah 6 kursi, iaitu di Kota Seputih, di Kubang Rotan, di Pengkalan Kundur, di Tokai, Sungai Limau dan Kupang. Dan di AP kekal bertanding di Derga dan di Kota Darul Aman. Saya kena ingat saudara, dalam pilihan raya yang dulu, bukan pilihan raya yang baru ni saudara, pilihan raya dulu ini sebab kita bercakap soal Dewan Undangan Negeri. PAS cuma dapat 15 kursi saudara. Dan apakah mereka mampu mempertahankan 15 kursi itu? Wallahu a'lam bishawab. Dengan keadaan sekarang ni, dengan kerjasama 3 parti yang terbesar ini sekarang ni, antara UMNO, Perikatan Keadilan dan juga Amanah, saya rasa para pengundi yang berkumpul jadi satu tumbukan yang besar, saya berkeyakinan bahawa besar kemungkinan Kedah dapat ditawan oleh Kerajaan Perpaduan. Saya lihat juga semalam Datuk Seri Ibrahim berada di Changlun. Changlun itu tempat kelahiran saya, saudara. Saya lahir di Balai Polis Changlun. Kena ingat saya ni anak bekas pengawal keselamatan saudara. Jangan lupa bapa saya lah anggota keselamatan waktu zaman sebelum merdeka. Saya lahir tahun 56, kita merdeka tahun 57. Saya ialah anak yang dilahirkan sebelum merdeka. Waktu tu Allahyarham bapa saya bertugas sebagai pegawai polis di Changlun, di utara Semenanjung kita. Jangan lupa saya. Dan waktu beliau berada di Changlun semalam, beliau menjelaskan secara berterus terang. Waktu beliau bertemu dengan para pelajar, saya agak terkesima apabila salah seorang pelajar daripada Universiti Utara Malaysia melontarkan persoalan. Apakah perlu diturunkan, kononnya bahawa PAS mempunyai berjaya mendapat pendapatan yang besar untuk negeri Terengganu berbeza dengan negeri lain. Apakah perlu diturunkan kerajaan itu diganti dengan kerajaan baru? Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab, mudah. Dia kata Terengganu tu yang menjadikan dia KDNK-nya tinggi adalah hasil daripada Petronas. Petronas itu duduk di bawah jawatan Perdana Menteri. Jadi bukanlah Perdana Menteri besar yang ada sekarang yang menjaga Terengganu itu untuk jadi kaya raya. Begitu juga macam di Kedah. KDNK, pendapatan kasar bagi negeri Kedah, memang nampaknya adalah puluhan bilion ringgit. Tetapi ia berlaku di Kulim. Kulim itu datangnya daripada pelabur-pelabur yang diusahakan oleh kerajaan pusat. Tapi nak mengharapkan yang lain-lain tu, sektor-sektor lain tidak ada, kata Tuan Ibrahim. Jadi saya melihat bahawa warga Kedah, saya juga dapatan. Awal pagi tadi bertalu-talu teman-teman menghubungi saya bahawa warga di Kedah merasakan, mintalah dia kata, beritahu pada Presiden UMNO kalau boleh, tolonglah turunkan calon-calon muka-muka baru di Kedah. InsyaAllah. Semangat. Sebab mereka mengatakan bahawa mereka sudah pun bosan untuk terus berada di bawah kepimpinan yang ada sekarang di Kedah.
Tapi dia kata kalau turunkan juga orang yang sama, yang comot, dia kata tak maulah, dia kata. Tuan ni ramainya anak-anak seluang sesat je lah, terpulanglah saudara. Saudara, itulah saya kata tadi. Macam tiba-tiba kita saling maki-memaki. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Anda ni orang yang terpelajar. Kalau anda buka orang terpelajar, anda tak tahu nak main dalam media sosial. Tapi anda boleh meletakkan pemikiran anda sebegitu rendah. Hanya kerana anda menyokong parti tertentu. Adakah saya memaki hamun parti anda? Jadi tolonglah jangan maki parti saya. Tolonglah jangan maki pimpinan saya. Adakah saya mengatakan pimpinan anda itu, ini dan sebagainya? Tidak. Saya memberi penjelasan. Dapatan saya, warga Kedah telefon dengan saya. Saya ceritakan, mereka mahu melihat ada perubahan. Dan saya menegur pimpinan saya untuk menurunkan calon-calon muka baru. Adakah itu dianggap macam-macam dengan makian caci hamun dan sebagainya? Apa khabar, Yan? Saudara Sofian Aziz dan sebagainya. Nah, ini keadaan saudara. Saya rasa mereka sudah pun mula berada. Ramai kalangan penyokong-penyokong. Jangan risau saudara. Walaupun anda tidak menyokong parti-parti daripada UMNO, Keadilan, Amanah ataupun DAP. Lepas pilihan raya nanti tak ada masalah. Boleh disantun balik. Tapi kalau dah terlajak kata-kata maki hamun, susahlah nak make a comeback. Kita masuk dalam area politik yang matang. Ini hari kelima saudara. Tinggal berapa hari lagi tu? Lama lagi saudara. Janganlah sepanjang ini kita saling maki-memaki sama bangsa kita. Tuduh orang tu macai, orang tu malaun, apa tu. Tak perlu. Saya lebih senang kita menyantuni, tolong nyatakan di mana perlunya anda menyokong orang itu apa? 1, 2, 3, 4. Tapi janganlah masukkan unsur-unsur yang boleh masuk neraka, orang ni masuk syurga. Tak payah saudara. Duhai, Saudara Omar Osman dia kata mereka ni bahasanya na'udzubillah. Itulah keadaannya. Yang saya minta sejujurnya, kita bermain politik, kita menyokong parti-parti politik secara matang. Sebab kita adalah warga cinta damai yang mempunyai pendidikan, latar belakang pendidikan kita begitu tinggi. Jangan kita menggambarkan diri kita orang seperti orang tidak terpelajar. Saudara, kita jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga anda berbahagia. Sekian.